Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Kehidupan kota seolah-olah tiada masa, semua bekejar kerana kerja. Setahun sekali lupakanlah kesibukan diri, masa untuk pulang kampung halaman, masa untuk bersyukur karenanya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan rasa pada sanak saudara. Hai, saya Ida. Raya dah dekat ni, dah kemas rumah ke? Masa kemas-kemas tu, mesti ada terjumpa Iwis kan? Takkan nak raya dengan Iwis dekat rumah? Tak tahu nak buang Iwis dekat mana? Jom layari iwis.doi.gov.my atau muat turun aplikasi My Iwis untuk tahu lokasi pusat pengumpulan berhampiran anda. Hiasi pelbagai karena Warnai ceria, suasana indah, masa tu bersyukur kerananya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ucapan bahagia untuk semua. Mari berikan masa pada sanak saudara, tak kira bangsa tua atau muda. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Jadi sesi webinar kali ini dianjurkan bersempena Hari Raya Aidilfitri yang akan kita sambut kurang daripada 24 jam dari sekarang, iaitu besok ya, 13 Mei 2021. Tapi kalau orang Negeri Sembilan hari ini dipanggil Hari Mantai ya, Datuk Seri. So di Malaysia Hari Raya Aidilfitri biasanya kita sebut sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah mahupun Hari Lebaran. So disyariatkan Hari Raya ini sebagai satu tanda kesyukuran kepada Allah SWT. Umat Islam adalah digalakkan untuk menyambut kedatangan hari kemenangan ini dengan gembira, mengeratkan silaturahim dan saling berdoa supaya amalan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saban tahun telah menjadi tradisi untuk mereka yang bekerja di bandar untuk pulang ke kampung halaman bagi meraihkan Hari Raya bersama ibu bapa dan sanak saudara. Takbir raya dari masjid dan surau berhampiran biasanya akan bergema pada malam raya. Di kawasan kampung pula terutamanya akan dipasang pelita di sekitar rumah. Aktiviti rumah terbuka bagi meraihkan tetamu dengan juadah dan sajian istimewa seperti ketupat, rendang, lemang serta pelbagai jenis kuih-muih juga turut dianjurkan. Kanak-kanak terutamanya akan diberi duit raya dan juga kepada ibu bapa mereka yang lebih tua. Jadi perayaan Hari Raya Aidilfitri ini sebenarnya bukan sahaja disambut oleh masyarakat Islam tetapi juga disambut oleh rakyat pelbagai bangsa di Malaysia. Hakikatnya, kini negara sedang berusaha mengekang penularan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat setiap hari. Oleh itu, kita perlu bijak dalam cara kita menyambut Hari Raya pada tahun ini. Kita perlu melaksanakan dan mempertingkatkan amalan serta langkah-langkah berjaga-jaga agar wabak COVID-19 ini dapat kita hindari dan dikawal dalam suasana kita berhari raya. Namun begitu, di samping menjaga SOP dalam mencegah penularan COVID ini, kelestarian alam sekitar perlu juga kita beri keutamaan. Oleh itu, webinar kali ini akan membincangkan mengenai sambutan Aidilfitri
yang kita juga boleh laksanakan pada sambutan dan perayaan lain di Malaysia dengan tajuk Raya Lestari. Topik Raya Lestari ini akan memberi fokus kepada konsep minda lestari, kesihatan rakyat dan juga budaya masyarakat. Jadi secara keseluruhannya, kita akan mengetengahkan 3 perspektif berbeza daripada 3 ahli panel yang berkaliber latar belakang mereka tetapi saling melengkapi dalam mengupas topik. Yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang akan membuat perkongsian mengenai konsep Raya Lestari dan Minda Lestari. Sementara yang berbahagia, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud akan bercakap mengenai kesihatan masyarakat di musim perayaan. Manakala yang berbahagia, Tan Sri Johan Jaafar akan memberi pandangan mengenai budaya dan sambutan raya dulu dan sekarang, mungkin peranan media di dalam mendidik, memberi kesedaran dan menyebarkan maklumat kepada masyarakat dalam usaha melestarikan alam sekitar di musim perayaan. Baiklah, kita akan teruskan kepada soalan yang pertama dari segi perkongsian kita pada hari ini bagi setiap ahli panel. Kita akan mulakan dengan Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Saya akan memberi sedikit latar belakang berkaitan dengan Datuk Seri yang berkelulusan dalam bidang kejuruteraan kimia. Sudah tentu Datuk Seri berpengalaman luas dalam bidang pendidikan, perancangan, penyelidikan dan alam sekitar, khususnya teknologi air serta pernah berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau, Air dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Datuk Seri KSU Dr. Zaini Ujang juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Naib Chancellor, Penyelidikan dan Inovasi dan juga Naib Chancellor UTM. Pada tahun 2011, beliau terpilih sebagai Tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Sembilan dan pada tahun 2019 dinobatkan sebagai Tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan. Suka juga kita nyatakan di sini, Datuk Seri Dr. Zaini juga pernah menjadi pengerusi Environmental Quality Council dari tahun 2009 hingga 2015. Untuk webinar kali ini, Datuk Seri Dr. Zaini akan menjelaskan mengenai konsep Raya Lestari dan bagaimana membudayakan minda lestari di kalangan masyarakat untuk menyambut aktiviti yang bakal kita sambut. Dengan itu dipersilakan Datuk Seri. Terima kasih Dr. Nohasni dan rakan-rakan saya Tan Sri Jamilah dan Tan Sri Johan yang bersama kita. Tujuan saya nak memberikan penjelasan tentang Raya Lestari ini sebab saya fikir seluruh dunia, masyarakat bukan sahaja terhimbau dengan persoalan COVID-19 ini, tetapi juga terhimbau dengan risiko yang lebih besar ataupun cabaran yang lebih besar bagi kita iaitu perubahan iklim. Dan sebagaimana perjanjian Paris 2015 yang lalu, banyak negara dunia, hampir keseluruhan negara dunia telah bersetuju untuk membuat 2 perkara. Pertama sekali untuk mengurangkan pelepasan karbon dan bahan-bahan cemar, sebab bahan cemar ini kadang-kadang sebagian besarnya apabila melalui proses pereputan secara biologi, secara tabi'i itu menghasilkan banyak bahan-bahan ataupun gas-gas rumah kaca. Jadi nombor 1 tadi mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca ataupun yang biasa kita sebut tentang carbon emission. Jadi istilah carbon emission, gas rumah kaca, carbon dioksida equivalent ataupun setara carbon dioksida itu adalah benda yang sama yang kita rujuk. Jadi pelepasan karbon ini perlu dikurangkan. Yang kedua, kita mestilah mempertingkatkan keupayaan ekosistem bumi ini untuk menyerap bahan-bahan cemar yang ada, khususnya di atmosfera. Saya ada slide saya nak tunjukkan. Boleh tak upload slide saya tu? Minta maaf lah, ini bukan kuliah ni, kebetulan nak mudah faham. Minta maaf Datuk Tan Sri Johan, Tan Sri Jamilah. Saya tak berhasrat untuk berkuliah pagi ni, tapi saya fikir elok untuk kita tengok slide ni. Lestari itu maknanya proses perubahan menggunakan sumber, teknologi, institusi, termasuk human capital yang selari dengan keperluan semasa dan akan datang dari segi alam sekitar, sosial dan ekonomi.
Itu makna lestari. Bila kita kata raya lestari, kita pastikan bahawa kita tak merosakkan alam sekitar. Kita tak menggunakan terlampau banyak sumber, dan kalau kita gunakan sumber tersebut, kita cepat perbaiki. Ya, jadi dalam kuadran yang saya buat ni, H itu maknanya high, tinggi, low, L tu low lah. Apa yang kita perlu buat, kita ada dua cara. Satu ialah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Contohnya ialah penjimbatan tenaga. Penjimbatan tenaga ni banyak. Kita berada di rumah. Contohnya semasa PKP ni kita tak boleh berjalan jauh, tak boleh balik kampung dan sebagainya. Itulah antara hikmah PKP ini mungkin ya, dari segi sambutan raya. Kalau tidak, nanti kita akan dapati jalan penuh, dan pada ketika itu juga banyak karbon yang dilepaskan. Walaupun kita berduka tidak boleh balik kampung, tetapi kalau kita berfikir dari segi positif, antara kebaikan tak boleh balik kampung itu ialah kita mengurangkan pelepasan karbon, menjimatkan tenaga. Begitu juga dengan penggunaan teknologi rendah karbon. Kadang-kadang kita tak perlu menggunakan kenderaan untuk pergi ke surau yang di depan rumah kita 500 meter, 800 meter, kita boleh jalan kaki ataupun naik basikal. Saya mungkin sekarang ni mungkin 99% masa perjalanan saya ke surau dekat rumah saya tu lebih kurang dalam 600-700 meter menggunakan basikal, dan kadang-kadang saya jalan kaki. Ya, itu lebih baik berbanding dengan kita naik kenderaan bermotor ataupun kenderaan yang menggunakan internal combustion engine. Begitu juga dengan kad raya. Tahun ni alhamdulillah saya hanya dapat 2 je kad raya. Biasanya pada tahun 2011 ketika saya menjadi Night Chancellor ni menjadi mudah untuk saya buat analogi selepas 10 tahun. Ya, saya terima lebih daripada 1000 kad raya untuk perayaan tahun Aidilfitri tahun 2011 ketika tu. Tapi tahun ni saya dapat 2. Dan saya dapat banyak digital greetings, which is very good. Ya, kita mengingatkan kawan-kawan lama tak jumpa dan sebagainya. Pagi ni pun saya terima lebih kurang 200-300 zakat dah masuk ke tempat saya, dalam komputer saya dan dalam telefon saya. Itu satu, raya rendah karbon. Kita bukan saja raya rendah karbon, sekarang ni bandar rendah karbon. Bangi akan jadi bandar rendah karbon tahun 2040. Kuala Lumpur bandar rendah karbon. Itu maksudnya. Bila kita menyebut tentang hijau pula, dia lebih kepada penanaman ataupun membersihkan. Contohnya penanaman pokok yang akan menyerap gas-gas karbon. Pokok ini, daunnya hijau itu akan melaksanakan ataupun melalui proses fotosintesis untuk penghasilan makanan bagi tumbuhan. Dan proses ini memerlukan karbon sebagai yang diserap dan menghasilkan oksigen. Jadi semakin banyak oksigen yang dihasilkan, semakin baik kepada penduduk bumi lah. Sebab itulah kerajaan Malaysia akan telah melancarkan projek menanam pokok 2021 hingga 2025, penanaman sebanyak 100 juta pokok. Untuk program Green Vaccination yang dijalankan oleh Kementerian MOSTI, begitu juga dengan Kementerian Kesihatan dan Tan Sri Jamilah terlibat secara langsung. Ada satu program sama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA, iaitu program Green Vaccination. Maksud Green Vaccination itu kita akan buat offset kepada bahan api yang digunakan sepanjang tempoh vaccination ini berlaku. Termasuklah proses import untuk sampai ke Malaysia, pembuatan vaksin itu, kemudian juga ketika kita nak menyelenggarakan, nak buat suntikan dan sebagainya, dan kita anggarkan sebanyak 28 juta ribu pokok akan ditanam. 28 juta pokok akan ditanam, Ya, hasil daripada green vaccination ini. Jadi this is offsetting. Jadi dalam konteks raya, kalaulah kita nak offset raya kita offset tentang bahan api yang kita gunakan. Kira-kira sebulan yang lepas, saya dan rakan-rakan saya daripada kementerian mengiringi Yang Berhormat Menteri kami pergi ke Terengganu, ada program di Terengganu. Dalam perjalanan tersebut, jumlah kilometer yang kami lalui ialah 1000 kilometer, dan dalam setiap kereta itu ada lebih kurang 3 orang yang berada dalam kereta. Untuk perjalanan tersebut, 3 orang kena tanam 1 batang pokok setiap seorang. Jadi itulah offsetting value yang kita perlukan. Jadi kalaulah tuan-tuan berada assuming kita balik kampung ke Kuala Terengganu pada raya akan datang ataupun raya pada tahun 2019,
Kalau kita nak offset, dalam kereta kita ada isteri kita, anak kita seorang dan kita. Jadi offsettingnya ialah satu batang pokok. Kenapa kita nak tanam satu batang pokok ini? Sebagai tanda kita concern, prihatin terhadap alam sekitar, dan insya-Allah itu pun yang diminta. Kalau kita tengok ayat-ayat suci Al-Quran Karim, banyak diceritakan tentang pokok. Kalau dalam peperangan dalam Islam, peperangan itu banyak benda yang tak boleh dibuat walaupun berperang. Antaranya tak boleh tebang pokok. Ya, dan ada satu hadis sahih di mana Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika kita nak mati ataupun ketika nak kiamat, tapi dalam genggaman kita ada biji benih, tanamlah biji benih tersebut. Menunjukkan kepentingan menanam, ya, sampai ke tahap itu, sebab dari segi barakahnya sangat besar. Apa dia lestari? Lestari ialah antara, kita gabungkan antara raya rendah karbon dan raya hijau. Tapi yang paling penting bagi saya, Datuk Tan Sri Johan, in particular, dan Tan Sri Jamilah, inilah peluang untuk kita ketika kita tak ke mana-mana ni, untuk berfikir apakah hikmah Ramadan yang telah kita lalui, dan apakah kepentingan ummah. Kadang-kadang kita sebut tentang kepentingan diri sendiri, apa yang saya dapat, apa yang saya boleh buat, kenapa saya tak boleh balik kampung dan sebagainya. Tapi let's think about apa yang kita boleh buat kepada ummah. Dan ini satu cara untuk kita berbuat sesuatu pada ummah, sebab kalau kita menanam pokok, pokok tersebut akan membesar, pokok tersebut akan sentiasa membuat kebaikan untuk kita, iaitu menyerap karbon dioksida yang ada, melepaskan oksigen. Dan dalam banyak surah yang kita baca dalam Al-Quran, tugas makhluk Allah selain manusia dan jin ialah bertasbih kepada Allah. Jadi kita menanam pokok yang insya-Allah akan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita ada saham kita di sana. Sekian Puan Dr. Noazni. Saya berhenti takat tu dulu. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Sri Dr. Zani Ujang yang telah membuat perkongsian dan kupasan mengenai Raya Lestari, dan juga dari sudut Minda Lestari. Dan kalau boleh saya ulang beberapa intipati yang telah dinyatakan oleh pihak Datuk Sri tadi. Sebenarnya Raya Lestari ini adalah untuk kepentingan bersama kita, yang mana dua perkara utama dari segi Raya Lestari iaitu pengurangan pencemaran alam sekitar, dan kedua adalah peningkatan pelestarian alam sekitar. Dan yang paling utama, kalau boleh kita nak kurangkan semua gas-gas rumah kaca dan memberi ruang supaya ekosistem bumi dapat ditingkatkan bagi menyerap bahan-bahan tersebut. Okey, baiklah, kita boleh teruskan kepada ahli panel kedua, iaitu yang berbahagia Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Yang berbahagia Tan Sri merupakan penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai kesihatan awam. Tan Sri Jamilah sangat berpengalaman luas dalam bidang perubatan dan terlibat secara langsung dalam kerja-kerja kemanusiaan di peringkat nasional dan antarabangsa. Tan Sri sebelum ini merupakan Presiden Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia ataupun MERSI Malaysia, dan setiausaha bahagian Persekutuan Antarabangsa Palang dan Bulan Sabit Merah. Pada tahun 2019, Tan Sri telah dipilih sebagai pemenang ASEAN Prize, iaitu anugerah prestige rantau ASEAN bagi mengiktiraf pencapaian individu atau organisasi dalam memupuk identiti dan semangat serantau ke arah pembangunan komuniti ASEAN. So Tan Sri juga merupakan pemegang ijazah perubatan dan sarjana dalam bidang obstetric and gynecology dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan untuk itu Tan Sri memang sekarang bertanggungjawab menasihati Yang Amat Berhormat pada Perdana Menteri Malaysia mengenai dasar dan inisiatif berkaitan dengan bidang kesihatan. Dan yang berbahagia Tan Sri, kalau kita lihat daripada sumber data SW Corp, rakyat Malaysia ni menghasilkan lebih kurang lebih daripada 37,000 tan sisa makanan setiap hari, dan sekurang-kurangnya 1.17 kg dijana bagi setiap individu. Apatah lagi kalau di musim perayaan ni semasa sambutan raya, mungkin Tan Sri boleh terangkan berkaitan kesihatan rakyat berasosiasi dengan sisi yang dijanakan, dan bagaimana amalan pemakanan rakyat Malaysia bersempena dengan sambutan Raya Lestari ini dapat direalisasikan. So dipersilakan Tan Sri.
Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri esok dan selamat kita menunaikan puasa Ramadan terakhir hari ini ya. Saya pun nak ikut jejak langkah Dr. Zaini lah, saya nak tunjuk slide juga. So kalau boleh paparkan slide tu, okey. So, jadi soalan doktor mengenai sisa makanan itu adalah satu masalah besar di Malaysia di mana ini bukan saja membazir, iaitu satu benda yang tidak disukai dalam agama kita, tetapi juga emisi karbon dengan banyak pembaziran ini berlaku. Bukan saja dari segi pembaziran makanan tapi juga cara kita perolehi makanan juga, bahan makanan. Banyak packaging yang kita terima tu berselaput dengan plastik lah, polystyrene. Kalau kita lihat, kalau kita order online dan sebagainya, banyak penggunaan bahan yang tidak akan disintegrate ya. Jadi ini satu praktis yang tak lestari langsung. Dan kita harus lihat dari segi kesihatan. Saya nak fokus dari segi kesihatan sebab Datuk Sri tadi dah fokus pasal environment dan sebagainya. Ramai daripada kita fikir bahawa kesihatan itu adalah satu bidang di mana hanya dari segi bidang perubatan saja. Ini satu pemahaman yang tak betul ya. Sebenarnya kesihatan manusia bergantung kepada beberapa faktor yang sangat penting, iaitu hanya 20% saja yang dikatakan medical care ataupun terlibat dengan penyakit klinikal dan sebagainya. Malah 20% juga dari tabiat kita, behavior, dan juga 55% daripada interaksi manusia dari segi sosial dan juga alam sekitar. Jadi kalau kita nak lihat kesihatan awam dan kesihatan menyeluruhi, comprehensive health, sekarang kita suka tengok dari lens planetary health, maknanya kesihatan satu, I don't know what planet is. Bumi. Bumi ya. Bumi is Earth kan. Anyway, it's planetary health. Jadi kita harus tumpu sekarang perhatian kepada benda-benda yang luar daripada just the health complex ya. Next please. Jadi kita next one. Kalau kita lihat begitu, banyak faktor yang tadi Datuk Sri sebutkan, pollution, carbon dioxide, greenhouse emission dan sebagainya. Dan semuanya ada impact kepada kualiti udara, kualiti makanan kita juga. Kalau kita ada carbon dioxide yang sangat tinggi, saya selalu disebutkan kita makan nasi yang mungkin kalorinya tinggi, nutrisinya rendah. Jadi, ada pernah seorang sebutkan, it's quite crude, dia kata, in the end we feed children rice that has less nutrition but more calories, so we have fat and stupid children. I mean, very, very, very crude way of saying it. Sebab micronutrient dia tak cukup. Dan ini sebenarnya akan berlaratan dan mengeluarkan penyakit, banyak penyakit ya, penyakit berjangkit, penyakit obesiti, kencing manis. Malaysia merupakan negara yang paling obes di rantau ini, dan juga penyakit-penyakit berjangkit seperti sekarang COVID yang menunjukkan kita mencerminkan satu daripada impact planetary health ya. Dia tidak timbul dengan tiba-tiba. Ini akibat interaksi manusia yang telah menjahanamkan alam sekitar dan planetary boundaries ataupun faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi 25% daripada penyakit yang kita alami sekarang adalah kerana impact daripada planetary health ya. Next. Jadi saya nak, next one please. Saya nak sebutkan tadi tentang food system ya. Jadi satu daripada faktor yang paling penting kalau kita tengok ialah pemakanan daging merah atau daging lembu, daging kambing dan sebagainya, di mana 4.5% daripada kita punya emisi greenhouse gas, iaitu rumah kaca, adalah daripada binatang ternakan. Bukan saja dagingnya tapi juga gas yang dia keluarkan ya. Jadi dia dan
daging merah adalah satu daripada produk yang sangat memerlukan bahan-bahan, resources. Saya pernah tanya kuis berapa banyak air digunakan untuk mengeluarkan satu Big Mac. Dan jawapannya ialah kalau burger biasa 2,400 liter, untuk Big Mac lebih kurang 5,000 liter air untuk keluarkan satu Big Mac tu, daripada ternakan haiwan, daripada memberi rumput dan sebagainya. Jadi ini satu impak yang sangat tinggi ya. Saya sendiri, Datuk Seri Zaini tahu tak makan daging sekarang ya. Jadi sebab saya rasa berdosa kalau saya nak tambahkan carbon dioxide di udara. Sebab Dia buat saya offsetting offsetting. Jadi saya tak makan daging merah. Next please. Jadi rendang siap tak masa raya tu saya buat rendang nangka. Saya pakai bahan yang sama, rempah-rempah, tapi saya gunakan nangka bukan daging. Dan sangat sedap, dan nangka pun kita tanam di rumah. Jadi saya rasa itu satu pengorbanan yang saya buat yang saya rasa sangat penting. Lagi satu yang kita jarang berbincang dari segi kesihatan ialah kegunaan antibiotik, antimicrobial. Sebab banyak daripada ternakan haiwan ni kita beri antibiotik sebab kita nak dia cepat grow, kita nak binatang tu sihat. Tetapi bila kita makan haiwan tu, dia juga antibiotik tu masih ada dalam sirkulasi dan menyebabkan kita resistant. Maksudnya kita dah resistant. tak berupaya. Ya, tidak terupaya untuk melawan bakteria kerana kita telah disensitize dengan banyak bakteria. Ini merupakan next one please, next slide, satu daripada perkara yang sangat membimbangkan dari segi kesihatan awam. 75% penyalahgunaan antibiotik adalah daripada sektor haiwan, memakan daging merah atau ayam. Dan kita jangka dalam tahun 2050 10 juta kematian akan berlaku akibat antimicrobial resistance. Jadi ini satu perkara yang jarang kita bincang. Jadi kalau boleh dari raya ini saya nak syorkan kurangkanlah makan daging merah. Kalau kita nak makan ayam, cuba makan ayam kampung. Dan lebihkan makanan sayuran, kurangkan starchy food sebab ini yang macam boleh meningkatkan obesiti dan juga kencing manis. Jadi ini semua perkara ini bergantung kepada berkaitan dengan kesihatan tapi juga dengan pemeliharaan kita dan air, sumber air kita. Next one please. Just a few more. Jadi saya sebut tadi planetary health nexus solution. Kalau kita kurangkan daging merah, sorry lah, saya rasa ramai dah buat rendang dah sekarang. Dah merendang sekarang Tan Sri. Tentang merendang. Ini mengingatkan korang lah, mungkin tahun ni terlambat, tahun depan you tambahlah buat nangka rendang pula ya. Dan you boleh kurangkan penyakit yang tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti, hyperkolesterolemia. Kita kurangkan pengeluaran carbon dioxide. Kita kurangkan resistance against antimicrobial dan kita kurangkan penyakit yang menular dan akibat daripada haiwan seperti COVID-19. Next. Jadi saya next one please. Jadi saya nak ceritakan kita sekarang berperang dengan COVID, satu situasi yang sangat dahsyat yang dialami di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Jadi saya haraplah ramai yang curi-curi balik kampung tu fikirkanlah kalau dah terlepas tu what to do kan. Tapi pakailah mask di rumah, jagalah kesihatan, basuh tangan selalu. Kalau kita sayang pada saudara mara, ibu bapa, tolonglah jaga kesihatan ini ya. Dan kita rasa okey mungkin COVID ni ada masalah ekonomi, kita mungkin ada recession, tapi masalah yang lebih besar di belakang tu adalah masalah perubahan iklim yang semuanya sebenarnya berkaitan dengan kelestarian dan juga kita tidak dapat protect environment kita dan sebagainya. Next one, I think that might be the last. Next one please.
Ada lagi tak? Habis Ada tak? ya? Habis. Okey. Good. Jadi kalau saya simpulkan, tabiat manusia merupakan faktor utama dan juga penjagaan alam sekitar dan sumber air untuk kita mencapai kesihatan yang menyeluruh. Jadi tabiat makanan apa yang kita consume, ya, maknanya gula misalnya satu daripada bahan yang paling toksik mungkin untuk diri kita. Jadi di dalam bilangan yang kecil okey, janganlah berlebihan sebab kencing manis dan sebagainya adalah merupakan masalah yang sangat besar di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tan Sri Dr. Jamilah. Menarik kupasan kita pada hari ini. Sebenarnya hari ini selain kita bercakap berkaitan dengan kesihatan ataupun planetary health, hari ini kita dapat satu resepi baru bagi ibu-ibu yang belum memulakan merendang. Hari ini kita boleh cari nangka untuk buat rendang nangka. Agak menarik. Tak boleh keluar je, tak boleh keluar rumah. Itu bapa-bapa boleh cari nangka tu. Dan saya rasa mesti sedap. Datuk Seri dengan Tan Sri Johan pernah makan ke rendang nangka ni? Belum, nanti saya pergi rumah. Sangat Tak apa, menarik. nanti Bila dah dibenarkan nanti host saya kita lah. pergi. Kita cuba rasa. Terasa. Kita boleh rasa bersama-sama. Jadi apa yang telah dinyatakan daripada penerangan Tan Sri tadi, kita tahu bahawa kesihatan manusia merangkumi banyak bidang berkaitan dengan perubahan tabiat manusia ataupun perubahan antropogenik. Dan kita juga dimaklumkan Malaysia ni adalah antara negara yang paling obes. Menakutkan juga dan banyak penyakit akan berkaitan dengan planetary health. Dan satu lagi adalah tentang untuk kita bawa bersama, kita perlu kurangkan penggunaan daging. Jadi besok kalau hari ni kita dah buat rendang daging, besok kalau dah habis kita boleh buat rendang nangka. Saya akan cuba, Tan Sri. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan menjemput ahli panel ketiga iaitu yang berbahagia Tan Sri Johan Jaafar. Tan Sri Johan Jaafar merupakan seorang tokoh wartawan negara yang dinobatkan oleh Institut Akhbar Malaysia pada tahun 2019. Tan Sri juga merupakan mantan pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka, mantan ketua pengarah kumpulan utusan dan mantan pengerusi media prima Senin Berhad. Tan Sri mempunyai jasa dan sumbangan yang besar dalam bidang kewartawanan dan media. Tan Sri juga dikenali dengan kesegaran idea dan kedinamikan gaya persembahan dengan adunan antara sastra dan kewartawanan. Tan Sri, sejak kebelakangan ini stesen TV dan stesen radio banyak menendangkan lagu raya yang bertemakan pulang ke desa berhari raya, pulang ke kampung, kunjung mengunjungi dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak tersentuh juga hati kita bila kita tak dapat bersama dengan keluarga ataupun saudara mara di kampung. Jadi mungkin Tan Sri boleh terangkan sedikit tentang perbezaan di antara sambutan raya dahulu dan sekarang di samping mengupas topik sambutan perayaan mengikut norma baru. Dengan itu dipersilakan Tan Sri. Terima kasih Dr. Nur Hazni, Tan Sri Jamilah, Datuk Seri Dr. Zaini. Saya menganggap ini satu penghormatan dapat bersama-sama pagi ini. Hari Raya ni sebenarnya macam satu tradisi, tradisi yang sangat unik sifatnya. Bukan saja bagi rakyat Malaysia tetapi juga di mana-mana saja. Di Indonesia dipanggil mudik. Ratusan juta rakyat Indonesia kembali ke kampung halaman masing-masing. Kalau di negara China sewaktu perayaan Tahun Baru Cina misalnya, ratusan juta. Sebab mereka ada 1.3 bilion manusia. Jadi kita bercakap tentang ratusan juta migrasi, exodus. Mereka balik ke kampung masing-masing. Jadi ini sesuatu yang tak dapat dielakkan. Dan saya percaya bahawa oleh kerana itu kita ni masih nostalgic lah. Terutamanya macam old school macam saya ni lah. Yang Semua old school. Semua ni old school. Semua old school yang masih mengingat kampung halaman. Jadi kadang-kadang kita menganggap macam saya lah, seolah-olah bahawa di satu sudut universe itu nama kampung tu Sungai Balang Besar,
27 kilometer daripada bandar yang terdekat, itu merupakan titik tolak di mana saya bermula. Jadi kadang-kadang nostalgia atau terlalu kuat, ya, dan kadang-kadang ini yang menyebabkan bahawa kita merasa perlu untuk kembali. Kadang-kadang bagi kami pun sebenarnya bila nak balik kampung ni, bukan ada lagi pun kawan-kawan yang sebaya, ramai yang dah tak ada, yang tak tinggal di kampung tu lagi ataupun yang dah meninggal kan. Tetapi merupakan satu macam ritual. Saya kalau setahun sekali itu selalunya balik ke kampung, tidur semalam atau dua di rumah asal, dan kemudian balik ke kota semula. Itu pun anak-anak pun macam rasa tak selesa jugalah tinggal di tempat macam tu. Mereka kehilangan wifi, mereka merasakan bahawa ketidakselesaan itu berlaku. Tapi bagi generasi kita ni merasakan sebahagian daripada tradisi itu. Dan ini saya percaya ada nilai yang baik dalam soal balik kampung ni. Going back to the roots, kembali kepada akar, ya. Dan saya fikir mereka yang ada kampung halaman ni, yang masih ada keluarga di kampung, saudara sekurang-kurangnya ada saudara mara, ini merupakan sesuatu yang sangat unik bagi kita lah. Saya cuma dalam keadaan situasi pandemik ini, dalam masa 2 tahun kebelakangan ni kita tak boleh balik, dan tahun ni lebih teruk lagi, ya. Oleh kerana ada sekatan pergerakan melibatkan daerah, anak yang duduk di Seri Hartamas ataupun di Glen Mary misalnya, ataupun di Subang misalnya, tak dapat balik ke Bukit Gasing, tidak dapat balik ke PJ, ya, sebab dia akan merentas daerah. Tapi apa yang lebih penting bagi saya lah, ya, dalam konteks kita membicarakan tentang soal lestari raya ini, seperti yang disebutkan tadi, ialah kita berdepan dengan satu situasi. Setiap kali berlaku MCO, ya, bukan saja masalah disiplin, masalah sikap, masalah nilai, tetapi pada waktu yang sama kita harus ingat bahawa berlaku pertambahan jumlah makanan yang dikonsum ataupun yang dimakan oleh rakyat Malaysia. Dan ini bila kita makan banyak, maka banyaklah waste-nya, ataupun hasil daripada pemakanan itu sendiri. Dan kita, macam saya selalu sebutkan dalam rencana-rencana saya katakan bahawa food wasting spree ini, ya, dilakukan oleh rakyat Malaysia without remorse. Ini dah macam satu budaya yang sangat menyedihkan, ya. Dan dibuat estimation ataupun dibuat jangkaan bahawa bagi satu household yang punya 5 orang anak di Malaysia ini, ya, mereka membazirkan tidak kurang daripada RM2,700 setahun worth of food ataupun nilai makanan, ya. Dan kita generate atau kita menghasilkan 15,000 tan makanan food waste, ya, pada satu hari, ya. Dan ini boleh memberikan makanan kepada 7.5 juta orang. Dalam satu hari, makanan yang kita bazirkan itu boleh memberikan makanan kepada 7.5 juta orang. Ini macam populasi ataupun jumlah penduduk di Israel ataupun semua petugas atau pekerja migran di United Kingdom ataupun di UK, ya. Jadi jumlahnya cukup besar sekali. Jadi, dan kita harus ingat dalam konteks ini, dan terutama apabila berlaku bulan puasa, bulan Ramadan yang sepatutnya kita lebih berhemah, berjimat dan sebagainya, ya. Saya juga nak buat confession. Tadi Tan Sri Dr. Jamilah tadi sebutkan bahawa dia tak makan daging lagi. Saya sebenarnya, Tan Sri, saya dah lama tak makan apa sahaja yang terbang atau apa sahaja yang merayap di bumi. Saya dah tak makan tu, saya fikir dah puluhan tahun. Jadi saya sebenarnya dah mengamalkan ini lebih lama. Saya sekarang ni cuma makan ikan saja. Itu pun bukan ikan yang dibela tetapi ikan dari laut. Jadi ini sumbangan kecil saya terhadap apa yang diperjuangkan oleh KASA lah, apa yang diperjuangkan oleh Datuk Seri Zaini. Saya pun dah tak rasa daging dan ayam. Jadi setiap kali biasanya kalau majlis orang kerja kahwin, orang Melayu kan, selalunya chicken base. Jadi saya selalunya makan apa saja yang saya boleh makan lah. Ya. Ini adalah disiplin yang saya letakkan diri saya. Antara lain kerana kegiatan aktiviti luar saya, trekking, naik panjat bukit dan sebagainya. Jadi ini nak sebahagian daripada tenaga itulah. Tapi saya rasa itu sumbangan kepada environment jugalah. Ya. Tetapi kita harus melihat dalam konteks sebenarnya. Ya. Konteksnya ialah bahawa dalam kita membazirkan demikian banyak makanan, ya, dan ini kesannya kepada atau impaknya kepada persekitaran, kepada alam sekitar, kepada environment cukup luar biasa, ya. Dan pada waktu yang sama, ironinya ialah setiap daripada 5 orang penghuni dunia seramai lebih daripada 7 bilion ini, 1 daripada 5 itu, ya, hidup dengan keadaan yang daif,
dan memerlukan makanan. Jadi 1 in 5 humans go hungry every day. Tetapi pembaziran yang kita lakukan ini, jumlah ini 800 juta orang yang kelaparan, yang memerlukan bantuan makanan dan sebagainya, adalah 26 kali jumlah penduduk negara kita. Saya wartawan, jadi saya selalu melihat ini secara dramatik lah, facts, selalunya mencemaskan, dan kadang-kadang orang kata statistik don't lie but statistician do. Tetapi fakta-fakta seperti ini adalah sesuatu yang dapat kita berikan kejutan untuk mengingatkan orang bagaimana kita boleh memperbaiki keadaan itu. Dan kita sebenarnya sebagai seorang manusia, saya rasa, saya bukan pakar perubatan, tapi daripada apa yang saya tahu ialah kita perlu konsum lebih kurang 2.5 kalori satu hari. Tetapi kita makan lebih banyak daripada itu. Itu tadi yang telah dibangkitkan oleh Tan Sri Jamilah itu, dan macam orang Somalia. Lelaki Somalia hidup dengan 1,500 kalori saja satu hari. Kurang daripada separuh apa yang sepatutnya dimakan oleh seorang manusia. Tan Sri Jamilah pun ada pengalaman di Somalia. Jadi artinya bahawa ketidakseimbangan dari segi kedudukan pemakanan itu sendiri dan akses yang ada pada pemakanan itu sendiri sudah menjejaskan. Dan ini peringatan bagi kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang Islam terutamanya, bagaimana makna pembaziran itu. Dan kadang-kadang kalau petugas ataupun pekerja daripada Indonesia yang datang ke Malaysia, mereka takut tengok kita makan setiap hari. Lauk penuh atas meja, sesuatu yang mungkin tak dapat mereka gambarkan. Misalnya kalau mereka datang daripada Desa Wates ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, mereka akan merasakan bahawa ini sesuatu yang agak luar biasa. Jadi keadaan seperti inilah yang sepatutnya mengingatkan kita. Dan food wasting ni sebenarnya is blind to race and religion, terutamanya di Malaysia lah, di banyak negara-negara membangun, apatah lagi negara maju, dan lebih lagi di advanced country lah, negara-negara maju, mereka membazirkan sekurang-kurangnya 100 kilogram makanan per person per year, dari segi jumlahnya. Jadi di Kanada dalam satu kajian yang pernah dibuat, ini sebab saya wartawan, saya melihat daripada aspek kewartawanan, daripada aspek keseluruhan apakah yang membabitkan soal kemanusiaan ini. Dalam satu report yang dibuat tak lama dahulu, bahawa 115 bilion makanan dibazirkan dalam masa 1 tahun. Bayangkanlah, ada sebuah buku yang menarik perhatian saya. Saya selalu menggalakkan kawan-kawan yang berminat dalam soal environment ini membacanya. American Wasteland, How America Throw Away Nearly Half Its Food. Ini tulisan oleh Jonathan Bloom, dia seorang wartawan. Jadi daripada tajuk itu pun sudah menjelaskan bagaimana rakyat Amerika, negara maju, membazirkan demikian banyak makanan. Dan ada satu lagi finding yang didapati ialah bahawa 30% daripada 1.5 bilion tan makanan yang diproduce ataupun yang dihasilkan secara global, 30% daripada jumlah itu akhirnya berakhir di landfill. Tetapi 22,000 orang kanak-kanak mati oleh kerana penyakit yang berkaitan dengan makanan setahun, dan yang undernourished, yang malnourished dan sebagainya, ini masalah yang cukup besar. Dan food production ni, macam kata Tan Sri Jamilah tadi, adalah dia straining the planet. It occupies 2.5% daripada tanah-tanah yang boleh kita gunakan, dan dia memanfaatkan 75% daripada water consumption. Saya bila disebutkan tadi satu burger itu memerlukan sekian banyak jumlah air untuk memprosesnya, ini semua menakutkan kita. Dan Datuk Seri Zaini bercakap tentang soal kelestarian sungai, memastikan bahawa sungai kita bersih, nak memastikan supaya kita mendapat sumber air yang baik, membuat berbagai-bagai program, ini melibatkan berbilion ringgit. Tetapi bayangkanlah implikasinya kalau misal kata kita tidak berhati-hati dan kita terus memastikan untuk mengisi perut 7 bilion manusia, kita akan membabitkan jumlah deforestation yang begitu banyak, dan dalam konteks ini saja dah nampak kita kesannya. Jadi, dan yang lebih menakutkan, ada tulisan yang mengatakan bahawa dalam masa 2 tahun food waste kita boleh mengisi 16 Petronas Twin Towers. Bayangkan jumlahnya lah, diberikan ibarat lah katakan.
Jadi ini masalah yang saya rasa sangat penting. Jadi dalam kita merayakan hari raya, dan ini satu perkara, ini ironi yang selalu dihadapi oleh umat Islam misalnya. Kita bercakap tentang soal keperluan bulan-bulan puasa untuk kita lebih berhemah, kita menjaga, memastikan, mengingatkan diri kita betapa seksanya orang yang tidak cukup makan, betapa seksanya orang yang susah, orang yang miskin. Itu sebahagian daripada pengajaran yang mahu kita sampaikan pada bulan puasa. Ya, tetapi tengok cara kita makan bila berbuka. Saya fikir kalau 5 orang dalam satu rumah itu, makanan itu mungkin untuk 15 orang. Ya. Dan kita merasakan bahawa ini adalah sebahagian daripada cara dan kaedah kita. Jadi saya fikir apa yang telah disebutkan oleh Datuk Seri Zaini tadi dalam konteks keperluan agama, dalam konteks Islam itu sendiri, ini sangat relevan lah. Ya. Jadi oleh kerana itu dalam perayaan hari raya ini, ya, macam tadi juga disebutkan tentang soal obesiti. Ya. Kita ini obesiti ni di kalangan negara-negara Asia Tenggara ni, saya fikir we are the worst lah, ya, dalam peringkat itu, ya. Dan semua ini membabitkan pada soal disiplin kita. Apa yang sebenarnya yang kita nak lakukan, ya. Kita bukan tak perlu makan, kita perlu makan, tapi makanan kita mesti ada kualiti. Kualiti makan yang macam mana? Daripada budak, daripada kecil kita sudah dilatih untuk makan apa saja, dan kadang-kadang kita dipengaruhi oleh images di depan kita, oleh iklan di depan kita. Dan ini menjejaskan cara pemikiran kanak-kanak kita, ya. Dan apa yang kita hasilkan adalah rakyat yang menghadapi banyak masalah. Dan memang tepat sekali apa yang berlaku pada hari ini apabila COVID-19 ini melanda negara. Salah satu daripada perkara yang nampak kita lihat adalah standard kesihatan di antara seorang dengan seorang, ya. Dan oleh kerana kalau orang itu misalnya ada daya tahan yang kuat, mereka lebih resilient terhadap penyakit ini dan sebagainya, ya. Jadi pandangan saya lah, nasihat saya hanyalah untuk memastikan bahawa pada hari raya ini kita mengambil iktibar, oleh kerana kita pun tak dapat menghabiskan masa banyak di jalan. Ya. Selalunya orang balik raya kalau nak balik Kelantan tu, dia lebih lama perjalanan balik ke Kelantan daripada Kuala Lumpur daripada terbang ke London di Heathrow. Kalau ke Heathrow mungkin dulu 12 jam, sekarang mungkin 13 atau 14 jam. Tapi kadang-kadang orang balik Kelantan, balik ke Kota Baru sampai 16 jam pun ada. Ya. Tak apalah, dalam keadaan kita tidak dapat melakukan perkara itu, nak balik ke Johor pun begitu juga, nak balik ke Muar pun kalau biasanya 2 jam setengah dah sampai. Tapi kalau musim raya ni, mungkin sudah jadi sampai 3 atau 4 jam. Dan di kampung, misalnya kampung saya, ada 30 kereta selalunya Datuk Seri. Pada hari normal, 30 kereta. Tapi bila hari raya, 400 kereta. Jam depan rumah saya. Jadi ini adalah sebahagian daripada petanda kemakmuran, tetapi juga dari segi impaknya kepada alam sekitar juga ada kesannya. Jadi untuk tujuan refleksi semasa kita berhari raya ini, dan kita tak boleh ke mana-mana, kita berada di rumah, inilah masa untuk kita memikirkan approach kita bagaimana. Memang Datuk Seri ada cadangkan supaya kita kena membayar fitrah lah. Offset dia. Setiap kali kalau kita pergi ke mana-mana, kita tanam satu pokok. Ya. Tak tertanam punya banyak juga yang keluar. Ya. Tapi bagaimanapun, ini adalah masa untuk refleksi, untuk melihat diri kita, untuk memikirkan secara serius apakah yang boleh kita sumbangkan. Ya. It is always the issue of bagaimana kita nak menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Itu yang lebih penting saya fikir. Kalau kita dapat mengambil iktibar itu, alhamdulillah kita akan tahun raya kali ini, walaupun kita tidak dapat bersama-sama sahabat handai di kampung, tapi sekurang-kurangnya kita membuat refleksi dengan cara yang terbaik untuk memastikan bahawa kita telah memulakan satu langkah baru. It's always the first step that is very important. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri di atas kupasan tersebut. Tapi saya ada satu soalan ni. Dari segi sambutan perayaan Norma Baru ni, kalau ikut budayanya macam mana untuk kita mengadaptasi ke dalam Norma Baru? Nak bagi beberapa. Saya fikir dalam keadaan sekarang ni, oleh kerana kita tak dapat nak beraya seperti mana kita beraya secara normal lah, ya. Kita berdepan dengan situasi norma baru, ya. Jadi raya pun fashion baru lah, ya. Macam saya katalah, walaupun kita duduk di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya katakan, tetapi anak-anak kita tak duduk dalam distrik yang sama, mereka tak dapat menjengah kita pada hari raya, ya. Yang ini semua adalah culture adjustment lah, ya. Bagi saya ini adalah adjustment yang harus dibuat, ya. Dan kita harus menyesuaikan perkara ini. Apa yang boleh dilakukan oleh dua ibu bapa yang tidak ada anak-anak pada hari raya?
Banyak orang tak dapat nak kata orang tu membayangkan hal itu. Bahawa inilah realitinya, ya. Jadi macam doktor sebutkan itu, ini adalah adjustment yang harus kita buat. Okey, terima kasih Tan Sri. Saya rasa memang tu macam tips lah, tetapi dalam banyak hal ini adalah masa untuk kita membuat refleksi, minda, mental dan sebagainya, dan kita faham Hari Raya tu adalah ritual dan tradisinya memang balik ke akar. Saya rasa itu memang sekiranya selepas pandemik ini berakhir, perkara ini boleh terus dilaksanakan. Walau bagaimanapun berkaitan dengan lestari raya, kita faham kita berdepan dengan situasi sama ada pandemik ataupun tak pandemik, memang akan banyak berlakunya pertambahan makanan di atas meja. Dan tambahan pula dengan musim perayaan ni, mak kita akan masak lebih banyak. Dan kalau dalam keadaan situasi pandemik ni, memang saya rasa semua berada di rumah dan akan tempat yang paling akan selalu pergi adalah ke dapur, kan? Dan banyak kuih-kuih raya tu mungkin akan cepatlah habis dan sebagainya. Tetapi mungkin saya nak tanya, mungkin saya boleh tanya dengan Tan Sri Jamilah ataupun Tan Sri Johan sendiri berkaitan dengan penggantian kepada daging merah ni. Saya difahamkan kalau di Johor dia ada masak sambal goreng yang ada tempe. So mungkin kita boleh dapat sikit maklumat berkaitan tu, dan juga saya juga berterima kasihlah kepada Tan Sri oleh kerana backgroundnya adalah wartawan, jadi data-data faktanya memang dramatik. Jadi untuk kita memberi sikit perkara tentang pembaziran dan sebelumnya. Untuk tu mungkin saya nak tanya tentang tempe ni. Pemakanan diet yang seimbang adalah mengandungi beberapa faktor, ya. Satu, karbohidrat untuk tenaga, protein dan juga micronutrient dan kita nak roughage, ya, bulk. Dan juga lemak juga penting. Jadi kita tahu dari segi karbohidrat senanglah, ada nasi dan sebagainya. Dari segi protein tu banyak sumber protein yang tidak perlu menjadi sumber daripada haiwan. Tempe adalah satu sumber protein yang sangat baik. Juga tahu, dan bijirin, some of the grains, ada juga protein macam chickpeas dan sebagainya. Jadi kita kita boleh replace, kita boleh gantikan. Saya seperti Datuk Sri Johan juga banyak makan ikan dan seafood lah, pescatarian. Itu pun saya nak, kalau boleh nak terus jadi, tapi saya kadang-kadang iron saya rendah, jadi saya kena berhati-hati juga. Jadi kita boleh cari. Jadi kalau kita tengok sumber makanan orang lama lah, ya. Saya pun kira saya orang lama. Banyak daripada diet kita sebenarnya banyak ulam, banyak tahu, banyak tempe, dan kita boleh pulang kepada tu. Kalau kita tengok di luar negara, terutamanya di Amerika Syarikat, di Eropah, sangat mudah untuk mendapat vegetarian meals, ya. Jadi saya sebagai seorang yang pernah hidup di luar negara lama, jadi senang untuk saya kata saya vegetarian. Jadi benda tu halal dan baik, ya, halal dan baik. Saya nak mungkin since I have the floor, satu perkara, kita selalu sebut Ramadan ni lah bulan yang mulia, di mana kita insaf, kita banyak muhasabah diri dan sebagainya. Tapi kita dari segi Islam ni, yang sangat penting adalah untuk maqasid syariah, ya, how you uphold maqasid syariah. Dan maqasid syariah itu bukan saja kita protect agama dan iman, tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan humanity, manusia, environment dan sebagainya. Kita lupa kadang-kadang part tu. Dan dalam suasana pandemik ini menjadi sangat penting untuk kita melindungi manusia lain dan melindungi alam sekitar kita untuk kita menegakkan maqasid syariah itu. Jadi dah banyak hadis yang mengajar kita untuk jangan masuk ke kawasan wabak, dan kalau kita di dalam kawasan wabak, jangan keluar daripada kawasan wabak itu.
Jadi kadang-kadang saya hairan ya, ramai daripada ummah Islam kita tak pernah tinggal ke masjid, tak pernah tinggal tarawih, tapi mereka lupa tanggungjawab sebagai seorang Islam, dan itulah itu yang menyedihkan saya lah, sebab untuk kita melindungi satu sama lain, mengambil vaksin sangat penting sekarang, kerana inilah satu-satunya yang boleh melindungi kita dan melindungi orang lain. Malah banyak keluar anti-vax punya sentimen dan sebagainya. Saya merayu kita Malaysia tak ada pilihan lain. Kalau kita tak mengambil vaksin tu, kita semua akan berisiko tinggi dan pandemik ni akan berpanjangan juga. Okay, terima kasih Tan Sri atas maklumat tu. Tan Sri Johan nak memberikan apa-apa maklumat tentang makanan dan juga tempe ni. Orang Muar memang saya sebenarnya memang hidup di tengah masyarakat yang memberikan perhatian yang besar kepada makanan seperti tempe. Saya besar di kampung Jawa dan ini bukan sebarang Jawa, tapi banyak orang kampung saya itu berasal daripada satu kawasan, satu kampung namanya Pelosok Jenar di Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jadi mereka bawa kebudayaan mereka dan sebagainya. Jadi salah satu daripada perkara yang unik yang saya tahu sejak kecil ialah tempe ini menjadi semacam sebahagian dari permakanan yang sangat bermakna dan penting bagi masyarakat itu. Dan juga banyak lagi makanan-makanan lain, tetapi balance diet itulah ya yang saya nampak. Sebab itu di kalangan generasi awal, generasi pertama itu, mereka hidup begitu panjang umur sekali. Kita punya average, saya fikir sekarang ni purata hayat average jangka hayat kita lebih kurang dalam 74% bagi 74 tahun saja bagi lelaki, rasa saya lah. Dan bagi perempuan mungkin 78 tahun kalau saya tak silap. Tetapi orang-orang di kampung saya, orang asal dulu, hidup sampai hampir 100 tahun. Jadi salah satu daripada puncanya adalah mungkin soal pemakanan ni lah. Tempe ni sekarang ni dah jadi mainstream dah. Di mana-mana kita pergi pun. Kalau kita pergi di Oxford Street, London pun dah ada orang jual tepi jalan, jual tempe. Dibagikanlah nama apa pun. Tapi konsepnya adalah tempe. Sebab itu saya fikir ini adalah di antara ciri pemakanan yang sangat berkhasiat, bukan saja berkhasiat tapi murah dan pada waktu yang sama halal. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memang kalau bulan raya itu selalunya memang amalan ini dilakukanlah, mencari makanan yang terbaik. Okay, terima kasih Tan Sri di atas perkongsian pengalaman Tan Sri dan nostalgia berhari raya di kampung. Dan yang penting tadi yang telah dipesan kepada kita supaya satu mungkin dari segi pembaziran makanan dan juga mesti memastikan bahawa banyak perkara-perkara yang kita boleh laksanakan di dalam suasana yang berbeza pada tahun ini, tetapi memberi makna yang sama, iaitu kegembiraan kepada kita. Dan kalau saya boleh ulang semula indikasi yang telah dinyatakan oleh Tan Sri Jamilah tentang kemaslahatan ummah yang mana mengikut maqasid syariah untuk melindungi alam sekitar dan melindungi manusia itu adalah sangat penting pada keadaan ini. So untuk itu saya juga ingin menarik perhatian kepada beberapa soalan yang telah dinyatakan dalam chat box kita pada hari ini. Jadi kita mungkin boleh bacakan beberapa soalan dan boleh menjemput semua panel lah untuk menjawab. Tapi soalan pertama ni ditujukan kepada Datuk Sri Zainul Ujang. Soalan pertama, apabila menyentuh kelestarian sumber air di Kuala Langat, Selangor, telah dibina ada banyak kilang kita semula daripada China dan Sungai Langat berada dalam risiko, terutama luji rawatan air labuhan dagang yang diberikan pada rakyat. Apa pendapat Datuk Sri Zaini tentang risiko tersebut? Ini cerita raya ni, cerita risiko air pula. Okey. Nak raya gembira ni Datuk Sri, itu soalan Ya. Saya fikir macam ni lah. Setiap perkara yang diluluskan oleh kerajaan, dia ada tahap-tahapnya. Kelulusan dari segi lisen untuk industri itu ialah Kementerian MITI, International Trade and Industry. Itu kelulusan yang paling penting sekali, iaitu untuk mendapatkan status industri.
Kemudian kita juga ada kementerian yang terlibat. Contohnya kalau berkaitan dengan kertas ni, kementerian KPKT lah. Sebab lesen mengimport kertas terpakai dari luar tu daripada KPKT. Biasanya ini melibatkan kertas import juga. Kemudian pihak kerajaan tempatan. Jadi pelbagai pihak memberikan panduan. Untuk kelulusan tersebut diperlukan juga beberapa kelulusan tambahan lah. Sebagai contohnya Plan Malaysia perlukan kawasan zoning industri di situ, dan kemudian jawatan alam sekitar perlukan effluent, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pelepasan bahan cemar berada pada standardnya. Jadi pelbagai pihak terlibat, bukan hanya jawatan alam sekitar. Saya bukan nak mempertahankan jawatan alam sekitar ni sahaja, yang saya nak pastikan yang semua pihak mengambil tanggungjawab untuk memastikan sebuah projek pembangunan tersebut dapat dibawa ke Malaysia, dibina, dan apakah kesannya kepada ekonomi Malaysia. Ya, dan dari segi mikronya, kita lihat apakah kesan bahan cemar kepada lembangan sungai dan sebagainya. Dan ini perlu dipahami dalam konteks yang keseluruhan, dan bukan hanya mengarah kepada kualiti air sungai sahaja. Kualiti air sungai itu saya fikir semakin lama semakin menarik untuk kita lihat, sebab semakin banyak pertambahan penduduk. Kita mesti ingat pertambahan penduduk pun banyak. Mereka yang bertanya banyak tentang alam sekitar ni, nombor satu dia kena buat dua perkara. Pastikan yang saluran najis di rumah itu bersambung dengan pementungan awam. Kalau tidak, maknanya najis tersebut berada dalam tangki septik, kemudian lebihan itu masuk ke dalam longkang. Longkang terus ke sungai. Jadi jangan buat benda yang kita pun tak buat. Ya, jangan suruh orang buat benda yang tak buat. Sebab lebih pada 50% beban pencemaran di Malaysia datang daripada kumbahan. Dan kumbahan tu antara lain ialah daripada itu. Ialah segi penyambung sistem ataupun kemudahan pementungan yang tidak bersambung. Ya, yang bersambung pun ada masalah, tetapi yang tak bersambung tu tak ada langsung filternya. Tak ada langsung proses perawatan. Jadi itu nombor satu. Nombor dua yang juga penting ialah bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah yang ada. Contohnya bagaimana pihak kami, sebagai contoh saya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk fikir macam mana supaya tak jadi zero discharge in the system. Ya, mana zero discharge tu tak ada benda pun yang kita buang kepada alam sekitar. Dan itulah dasar-dasar terbaru yang kita ada. Dan nak buat dasar baru ni bukan senang ya. Kita terpaksa ubah akta, dan akta itu perlu diubah dulu. Nak ubah akta itu bukan senang. Mengambil masa yang panjang. Kemudian itu mesti disetujui di pelbagai peringkat. Termasuklah di parlimen. Jadi perkara tersebut memerlukan proses. Cuma saya fikir yang paling baiknya ialah masyarakat semakin sedar, dan kita nak beraya ni, kita pastikan yang kita tak banyak membuang dan menggunakan air. Bukan hanya membuang air saja, tetapi menggunakan air. Semakin banyak kita menggunakan air, ya, contohnya kita duduk di rumah ni Tan Sri Johan, duduk berapa tengah hari mandi, petang mandi, malam kan panas mandi lagi. Semakin banyak kita guna air, semakin banyak elektrik yang kita gunakan, sebab air tersebut memerlukan pumping system. Ya, semakin banyak pula air yang disedut daripada sumber air, sama ada daripada empangan ke, daripada sungai ke, dan daripada mana-mana. Itu juga menggunakan tenaga. 40% daripada financing of sistem bekalan air ialah berkaitan dengan tenaga. Tapi menguntungkan syarikat air, Datuk Seri. Itu pun kita tengah fikirkan. Syarikat air sebenarnya tak untung. Tak ada syarikat air yang untung di Malaysia ni. Dalam konteks yang sebenar tanpa subsidi kerajaan. So subsidi kerajaan sangat besar. Semakin banyak kita guna air, semakin banyak subsidi yang diberikan, semakin banyak karbon yang kita lepaskan. Jadi kita, sebab tu saya fikir yang paling baik sekali kita gunakan kesempatan bercuti ni untuk fikir apa yang boleh saya buat kepada alam sekitar. Jangan tanya apa yang Tan Sri Johan buat, apa yang Tan Sri Jamilah buat. Tanya apa yang saya buat, sebab saya akan dipersoalkan dulu. Di akhirat kelak, orang yang mula-mula masuk neraka ialah orang yang suruh orang lain buat tapi dia tak buat. Ya, mesti ingat tu. Jadi kita buat dulu, settlekan kita punya dulu yang berkaitan dengan pelepasan emission, dengan penggunaan tenaga, begitu juga dengan sampah dan sebagainya. Jadi saya fikir let's go back to the basic. Hari ini kita nak beraya, bagaimana kita nak beraya secara lestari. Itu dia.
Terima kasih Datuk Sri. Maknanya kita bercakap dalam ruang lingkup Lestari Raya. Maknanya dia juga selain daripada tips untuk orang biasa seperti kita supaya tak ada pembaziran dan sebagainya. Soalan yang dikemukakan tadi sebenarnya merupakan satu soalan peringatan supaya industri tidak mencemar semasa raya. Jadi saya rasa itu adalah satu cabaran memastikan bahawa kita tak terima banyak aduan tentang pencemaran di sepanjang musim perayaan ini. Boleh saya beralih kepada beberapa soalan daripada Facebook. Soalan dia tentang penggunaan plastik sekali guna. Jadi selalunya plastik sekali guna kalau ramai dekat rumah, mereka akan menghidangkan juadah kepada tetamu dengan pinggan dan cawan plastik. Sebab satu, nak menjimatkan air. Kedua, mungkin tenaga kerja tak banyak, baju cantik jadi tak perlu basuh pinggan dan cawan dan jimat tenaga. Mungkin saya buka kalau mana-mana. Saya jawab dulu. Tahun ni tak boleh beraya. Tapi Ini maknanya tak ada majlis raya lah. Jadi kalau di rumah saya, ni Tan Sri Johan, saya di rumah saya ada 11 orang. Saya, anak saya 4 orang, cucu saya seorang, kemudian saya ada pembantu rumah saya. Kami 11 orang. Itulah raya kami tahun ni. Jadi walaupun macam tu, saya sentiasa beraya dengan Tan Sri Johan. Bila senang saja dengan Tan Sri Johan, saya boleh bercerita. Yang penting ialah cerita, kita berkomunikasi kan, walaupun tak bersemuka, tetapi sekurang-kurangnya kita sentiasa mengambil tahu dan sebagainya. Yang kedua, saya fikir kalaulah berlaku dalam keadaan biasa banyak penggunaan plastik dan sebagainya, kita cari plastik yang disposable, biodegradable materials. Dah ada dalam pasaran sekarang ni. Mahal sikit agaknya. Sikit je mahal, tapi kita rasa tak bersalah. Jangan kerana terlampau murah. Kadang-kadang saya pun pelik, orang kita ni nak mahalnya 5 sen je. Sebab 5 sen tu kita tak buat benda yang baik. Kalaulah kita mahal sikit 5 sen, niat saya akan membantu melestarikan alam sekitar, insya-Allah. Pahalanya mungkin lebih daripada 5 sen lah. Ganjarannya lebih baik. Jadi kita mesti, yang penting ialah bukan saja kita berbuat sesuatu, tapi niat tu juga penting. Tapi kalau saya boleh mencelah, Datuk Sri, apa yang kita perlukan adalah polisi yang jelas mengenai penggunaan single use plastik. Ini sangat penting. Negara-negara termasuk di Afrika, Rwanda dan sebagainya, Kenya sudah pun menjalankan polisi ini. Dan saya sendiri sangat suka menggunakan daun pisang sebenarnya. Sebab yang penting tu kita lapik pinggan kan. Jadi dulu pun kita selalu gunakan daun pisang, daun lerek, daun macam-macam daun lah. Dan untuk mereka yang mungkin duduk di bandar tu susah sikit lah. Tapi daun pisang tak mahal sangat. Kita boleh beli dan kita boleh gunakan. Jadi it's all about attitude lah. Kalau kita nak menjalani hidup dengan mengamalkan tabiat lestari, kita boleh. Satu daripada tips yang saya mungkin nak share ialah kalau kita nak beli makan, nak tapau dan sebagainya kan, apa salahnya kita bawa kontainer sendiri daripada kita ambil yang polystyrene kontainer kan. Sekarang kita shopping, kita bawa shopping bag. Jadi all this about attitude. Ya, saya fikir Tan Sri Jamilah tadi ada menyebut tentang dasar. Kita telah ada dasar untuk zero single use plastic by 2030. Sebab proses tu banyak. Single plastik ni yang paling mudah yang kita nampak di depan kita yang plastik bungkusan. Tapi sebenarnya banyak lagi plastik lain yang sekali guna. Contohnya dashboard kita dalam kereta dan sebagainya. Jadi untuk kita untuk bekas itu pembalutan itu mudah. Dalam tempoh 3-4 tahun kita boleh phasing out sebab banyak produk in the market at the moment. Kementerian kami menyediakan perancangan untuk single use plastik ini. Kita boleh sepenuhnya 20-30 untuk ni sebab kita kena adakan circularity-nya itu perlu jelas lepas ni nak ke mana, lepas ni nak ke mana. Kita ada satu polisi yang akan kita kuatkuasakan. Penguatkuasaan ni memerlukan akta. Jadi akta tu tak boleh dibawa ke parlimen ketika ini, iaitu Extended Manufacturing Responsibility.
or extended producer responsibility. Siapa yang mengeluarkan bahan yang kita anggap sebagai point zero tu, dia bertanggungjawab sampai ke akhir dia dapat balik benda tu. Ya, dia ada sistem collection dia dan sebagainya. So ini is going to be in place. Cuma yang plastik bungkus dan sebagainya, saya fikir kita telah bekerjasama dengan hampir semua syarikat-syarikat besar yang peruncitan, dan walaupun ada sedikit taklimat yang beri kepada kami bahawa Malaysia ni adalah antara pengeluar utama berbilion kita dapat setahun exporting raw materials of plastik ni. Jadi kita pun maklum perkara tersebut dan kita pastikan yang circularity itu in place. Ya. Okey, Datuk Sri, saya rasa itu memang kita mungkin ada kaitannya dengan carbon footprint, apa yang dinyatakan oleh Datuk Sri tadi kan. Jadi tapi ada satu soalan daripada penonton berkenaan dengan carbon footprint ni, iaitu carbon footprint semasa musim perayaan. Walaupun kita tak dapat ziarah menzarahi, kita kebanyakan wanita lah selalu nak rasa pakai baju baru, fashion baru dan sebagainya. Jadi beli baju raya baru ni selalunya kita akan ikut tentang berkaitan dengan peredaran fashion ataupun fast fashion. So dalam penghasilan pakaian mestilah ikut arus fashion tersebut. Jadi apa pendapat ahli panel sedemikian tentang cara terbaik untuk kita bendung carbon footprint, dan juga mungkin dari segi budayanya penggunaan banyak baju kita tukar-tukar dari sehari, walaupun kita ada 4 hari ni raya sehingga hari Ahad. Jadi kita Okey, saya jawab dulu. Ya, prinsipnya macam inilah. Setiap orang memerlukan sesuatu benda yang baru. Kita tak boleh kata kita minimalis dalam konteks moden ini, janganlah sampai menyusahkan. Bagi saya, sebab itulah dalam buku 40 hadis pelestarian alam sekitar yang saya tulis, saya fikir dan Sri Johan pun baca selalu, Tan Sri Jamilah pun rasa ada kepentingan buku ni. Kita sebut minimalis bagi orang biasa, tapi bagi orang Islam tengok zuhud. Kadang-kadang orang yang zuhud ni, dia bukannya tidak ada benda yang mereka guna. Kadang-kadang yang genuinely zuhud ni pakai Mercedes besar-besar, tapi hatinya tak terikat kepada keduniaan. Itu yang sepatutnya. Tetapi baik juga kalau misal kata kita telah banyak tu, kita cari cara lah macam mana nak bagi orang supaya lebih banyak manfaatnya. Di akhirat besok setiap benda yang kita dapat ni akan ditanya dari mana sumbernya, apa yang kita gunakan untuk kebaikan dan sebagainya. Susah jawab. Sebab itulah banyak sahabat Nabi sebelum dia meninggal tu habis semua barang ni dia bagi pada orang sebab tak ada soal jawab lepas tu. Ya, di akhirat besok tak ada barangan kita tu soal jawabkan. Jadi bagi saya, ini saya nak buatlah sebab lama bercuti dan saya perlukan hanya setengah hari saja untuk beraya dengan sebelah orang di rumah saya. Ya. Jadi apa yang saya nak buat, saya cadang untuk decluttering lah. Saya nak cari apa perkara yang saya boleh susun balik. Buku saya sangat banyak. Saya fikir mungkin 10%, 15% saya akan cari cara bagaimana saya nak keluarkan daripada rumah saya. Dan begitu juga yang lain-lain. Bahan elektrik kita banyak yang ada komputer saya Tan Sri Johan masa saya kat England dulu masih ada lagi. Okeylah komputer tu sebagai artifact, tapi dia punya wiring system tu I don't think I need them. Ya, jadi apa yang saya buat, saya akan pastikan saya akan buat 4 kelompok untuk saya fikirkan apa nak buat. Untuk sebahagian tu untuk hantar ke pusat recycling. Yang kedua saya mungkin bagi pada orang. Yang ketiga mungkin saya cari cara untuk pelupusan secara pukal. Ya, satu tentang buku saya, buku dan bahan bercetak lah. Sebab saya banyak juga ada bahan bercetak, orang bagi laporan tahunan dan sebagainya. Yang keduanya ialah pakaian. Yang ketiganya ialah bahan-bahan elektrik. Kita tadi video yang awal masa kita bermula sesi ini ialah tentang zero electric and electronic waste. Ya. Jadi setiap hari Sabtu Jabatan Alam Sekitar di pelbagai daerah akan mengadakan pusat pengumpulan zero waste ni, e-waste, electronic and
electrical waste, television, peti sejuk, aircon, apa semua ni, ini sebenarnya ada komponen-komponen yang berbahaya di dalam tu. Sebahagian bahan kimia yang kita gunakan, sebahagian tu sangat toksik. Ya, kalau kita lupuskan secara biasa sangat tidak baik. Tetapi value-nya tu ada. Ada emas dalam tu, untuk makluman semualah. Ya, ada emas dalam tu. Cuma kecil lah, kita kena ada orang yang pandai, syarikat yang besar. Yang keempat yang juga yang penting yang saya fikir yang saya akan declutter ni ialah benda-benda yang kita ada, yang kita pun tak tahu berapa banyak pensel yang saya ada kat rumah saya. Yang saya pun tak tahu di mana celah pensel tu. Botol-botol yang saya tak guna, saya pun tak tahu lah apa. Kita ni kan masyarakat mengumpul. Kita kumpul segala-galanya, sebab itulah kita perlukan rumah yang besar. Wallahualam. Okey, jadi tadi terima kasih Datuk Sri. Kita masih lagi bertumpu kepada soalan amalan 3R, iaitu reduce, reuse dan recycle. Jadi pada musim perayaan ni, apa komen panel lain lah berkaitan dengan 3R ni? Mungkin Tan Sri Johan? Kita ni memang macam betul lah, saya setuju dengan Datuk Seri tadi, kita ni masyarakat pengumpul. Ya. Saya pun tak tahu kenapa saya masih simpan laptop saya yang pertama, namanya Commodore 64 tahun 1982. Itu merupakan Commodore 64, Commodore, nama brand tu ialah Commodore 64. Saya tak tahu sama ada apa nama Tan Sri Jamilah ingat atau tidak. Ada satu brand daripada UK. Ini merupakan komputer pertama dululah, laptop pertama lah. Bukan laptop, apa nama PC pertama, Commodore 64. Dia ada 64 byte je. Bayangkan 64 byte. Dan tak guna pun daripada tahun 82 tu. Sekarang ni dah hampir 40 tahun. Tetapi masih saya simpan. Ini perangai kita lah. Apa saja yang kita ada kita simpan dan sebagainya. Dan pada akhirnya dia bertambah, accumulate menjadi satu masalah. Tentang buku umpamanya. Saya dulu saya telah dermakan ke sebuah universiti 15 judul buku, 15,000 judul buku, 15,000 titles. Saya serahkan kepada sebuah universiti untuk mereka manfaatkan. Biarlah pelajar-pelajar mendapat manfaat daripada itu. Buku-buku yang saya kumpulkan dengan penuh cermat, dengan penuh kasih sayang selama lebih daripada 50 tahun. Jadi semua buku-buku ini saya rasakan bahawa macam kata Datuk Seri lah, tak ada tempat lagi nak taruh di rumah, saya sampai sewa sebuah tempat pejabat semata-mata nak simpan buku-buku ini. Tapi saya terfikir bahawa dalam keadaan situasi yang berubah sekarang ini, orang tak lagi membaca buku dan sebagainya, lebih baiklah saya galakkan mahasiswa daripada universiti berkenaan untuk memanfaatkan buku-buku ini. Dan sebahagian daripada buku ini betul-betul merupakan buku yang sangat baiklah, ya. Jadi biarlah disimpan secara yang lebih teratur, yang tak mungkin dapat saya lakukan dengan sistematik. Jadi saya fikir budaya mengumpul ni satu hal, ada kebaikannya, tapi lebih banyak daripada itu ialah bahawa pakaian kita tak tahu nak buat apa. Berapa Tan Sri, berapa baju Melayu berapa? Saya baju Melayu ni dah banyak bagi orang. Tapi sekali fikir pagi tadi saya kira 30. Aduh, banyaknya. Itu pun saya tak banyak setelah agaknya. dibagi-bagi kepada orang. Saya masih boleh pakai baju saya yang 20 tahun dahulu. Jadi maknanya kalau setiap tahun saya buat satu. Ada ketika ni buat dua, sebab bila perayaan tertentu dia bagi kita baju Melayu kena pakai color ni. Jadi kena paksalah. Ya. Jadi saya fikir itu biasalah tu. Tak boleh nak buat apa kan. Jadi saya pun sebenarnya baju Melayu ni pun oleh kerana tahun lepas tak raya, jadi baju yang buat tahun lepas tu boleh pakai lagi tahun ni. Okey. Ada satu soalan. Terima kasih Tan Sri Johan atas pandangan tersebut. Ini berkaitan dengan budaya lah. Apa pendapat Tan Sri berkenaan dengan penggunaan tradisi beri duit raya menggunakan sampul duit raya? Tapi semua orang cakap kalau tak ada duit raya, tak berserilah raya kita. Jadi bagaimana dari segi konsep amalannya dan juga 3R, kita boleh tak simpan dan pusingkan semula sampul tu untuk diberi tahun depan? Sebab selalunya kanak-kanak akan keluarkan dan terus buang. Ya. Tapi kalau oleh kerana kertas ni dia kata orang tu mudah musnah, jadi dia tak ada masalah saya fikir, sebab dia menggunakan kertas. Namun demikian kita harus ingat kertas ni datang daripada pokok,
dan kena tebang pokok untuk memungkinkan sampul gaya tu ya. Jadi itu satu cara yang baiklah untuk kita ada kitaran semula kita, dan saya fikir sekarang pun dah banyak macam seperti juga orang datang hantar lagi kad hari raya fizikal, yang ini pun dah banyak dirotate dah ya. Diulang semula supaya kita dapat mengurangkan impaknya pada alam sekitar. Saya setuju sangatlah dengan pandangan itu. Okey, terima kasih kepada semua ahli panel. Baiklah, kita mungkin akan pergi ke sesi terakhir sebelum kita menutup kita punya webinar kali ini. Jadi saya ingin mulakan dengan Tan Sri Dr. Jamilah. Kita semua sudah maklum bahawa Tan Sri merupakan penasihat khas kepada Yang Berhormat Perdana Menteri mengenai kesihatan awam, khususnya berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang sedang dalam gelombang ketiga. Jadi apa nasihat Tan Sri Jamilah kepada penonton webinar supaya perayaan Aidilfitri kita tidak menjadi punca penyebaran virus yang kita tidak dapat lihat sekarang dengan mata kasar, dan di samping banyak amalan, walaupun kita tak boleh mengunjungi, tetapi mungkin ada amalan 3S di rumah sendiri, iaitu sesak, sempit dan seimbang dekat, ataupun 3W, wash, wear and worn yang selalu kita sebut-sebut. Jadi mungkin saya bagi laluan kepada Tan Sri dan juga sedikit ucapan hari raya kepada penonton webinar kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Saya nak betulkan sikit, saya bukan penasihat mengenai wabak. Saya sebenarnya tugas yang penting yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ialah untuk melihat transformasi kesihatan. Jadi COVID adalah satu peluang untuk kita melihat di mana kita boleh memperbaiki lagi sistem kesihatan kita. Just to put that on record, sebab pengendalian management of COVID adalah under KKM ya. Yang kedua saya nak sebutkan, itu sangat penting. Kita tahu 3S 3W, tapi satu daripada faktor yang mungkin kita tak bincang cukup adalah kita tahu sekarang bahawa virus ini merebak melalui udara. Dia airborne. Ya, bermakna itu yang sesak, keadaan sesak dan tertutup adalah sangat berbahaya. Jadi satu daripada amalan yang kita harus lakukan sama ada di rumah ataupun di pejabat adalah untuk membuka tingkap, menggunakan air filter kalau ada, atau menggunakan kipas untuk meniup udara keluar dari rumah, sebab itu akan mengurangkan risiko dapat jangkitan ini. Saya nak bagi satu data point, risiko untuk mendapat COVID infection adalah 18 kali lebih tinggi di dalam satu ruang yang tertutup daripada di luar. Jadi ini ada satu faktor yang sangat penting kurang dibincangkan. Jadi bila kalaulah dapat balik raya dah, yang mana yang terlepas tu, tolonglah buka tingkap, gunakan kipas dan sebagainya, dan jangan pakai mask. Dalam rumah pun kalau dengan keluarga, kalau keluarga belum divaksinasi, gunakan mask. Dan lain-lain. Jadi saya ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, dan ambillah vaksin. Tolong ambil vaksin. Terima kasih Tan Sri. Selamat Hari Raya juga kita ucapkan kepada Tan Sri Jamilah. Dan untuk itu kita kembali kepada Tan Sri Johan Jaafar. Secara ringkasnya, mungkin Tan Sri boleh memberikan saranan bagaimana media cetak ataupun media elektronik boleh memainkan peranan dalam mendidik dan meningkatkan kesedaran awam untuk tujuan kelestarian alam sekitar, terutamanya di musim perayaan. Dan diikuti dengan sedikit ucapan Aidilfitri kepada penonton webinar kita pada hari ini. Dipersilakan Tan Sri. Ya, saya fikir media telah memainkan peranan dalam soal ini ya, dan kita semua support apa yang dilakukan oleh KASA ya. Terutamanya Jabatan Alam Sekitar. Kita berikan perhatian yang cukup luar biasa. Malah kita membantu untuk menjadi champion dalam soal ini. Saya fikir tidak ada organisasi media ataupun mereka yang terlibat dalam dunia media yang tidak menyokong usaha-usaha ke arah kelestarian alam sekitar ini. Saya fikir ini adalah sebahagian daripada crusade mereka juga. Jadi oleh kerana itu, pihak Jabatan Alam Sekitar dan KASA juga harus melahirkan crusaders ini. Ya, ini sangat penting.
Dan bukan saja dari segi pada peringkat pegawai, daripada apa yang Dr. Nur Hazni melakukan di Jabatan Alam Sekitar. Tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk engage orang lain. Sebab stakeholdingnya adalah bukan saja kepada mana-mana jabatan atau kementerian, tetapi ini melibatkan seluruh rakyat agar mereka faham penjelasan yang diberikan. Ya. Sebab salah satu daripada masalah yang selalu dihadapi, saya nampaklah, ya, ini bukan masalah kerajaan di mana-mana pun, masalahnya ialah soal komunikasi. Kadang-kadang ada masalah dari segi cara kita menyampaikan naratif kita untuk menyampaikannya secara berkesan. Jadi kalau dalam soal alam sekitar ini sangat penting, ini sangat kritikal untuk membolehkan misalnya peringatan yang diberikan terhadap keperluan kita misalnya untuk memastikan bahawa kita mengimbangkan di antara perayaan itu sendiri. Tetapi apakah kesan daripada perayaan itu? Kalau kita daripada waktu 1 minggu perayaan, kalau dululah kita buat hari raya dan sebagainya dengan orang ramai balik kampung, makanan yang banyak dan sebagainya, kita boleh mengisi kawasan seluas 7 padang bola dalam masa 3 hari. Saya fikir kesannya sangat buruk kepada persekitaran. Jadi nasihat saya begitulah, dan saya fikir practitioners media, kawan-kawan saya dalam media akan sentiasa membantu usaha ini. Terima kasih. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, kepada doktor sendiri, kepada Datuk Seri, kepada Tan Sri, dan juga kepada semua yang mengikuti webinar ini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan kita pada Hari Raya tahun ini kita semua akan diberkati Allah dan akan dilimpahkan kita kebahagiaan, kesejahteraan dan kesihatan. Terima kasih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tan Sri di atas pengakhiran ucapan tersebut. Dan akhirnya sukacita saya menjemput Datuk Sri Zadi Ujang untuk memberikan tips mudah kepada mencapainya objektif Raya Lestari kita, dan seterusnya mengucapkan ucapan selamat Hari Raya kepada semua yang menonton pada kali ini. Terima kasih. Saya berharap kita memahami kepentingan Raya Lestari ini, dan saya sebutkan tadi pada raya ini saya nak buat 3 perkara yang penting. Pertama sekali ialah saya nak memaknakan raya kita ni supaya jadi raya yang lestari. Kenapa raya yang lestari penting? Ini adalah satu data yang kita tunjukkan tentang greenhouse gas emission ataupun gas-gas rumah kaca yang kita hasilkan. Yang di atas tu daripada X itu ataupun paksi X itu adalah penghasilan gas-gas karbon kita daripada sektor tenaga itu termasuk pengangkutan lah, ya, balik kampung pun masuk kat situ. Kita duduk di rumah, pasang aircon pun masuk di situ. Industri proses dan guna produk nampak sedikit saja yang kuning tu. Sisa semakin bertambah, semakin banyak kita membuang sisa yang sebagaimana yang disebutkan oleh Tan Sri Johan tadi, semakin banyak kita berisiko. Begitu juga dengan guna tanah dan perubahan guna tanah dan perhutanan. Itu dari segi pelepasan. Okey, yang itu adalah penghasilan karbon. Untuk memastikan kita sampai kepada net zero, sebab banyak negara sekarang mengatakan mereka nak jadi net zero ataupun zero carbon. Maksud zero carbon itu yang 75.4 tu kosong. Di mana berlaku yang atas, yang di atas yang merah campur kuning, campur biru, campur coklat tadi tu sama dengan yang di bawah. Yang di bawah tu apa? Yang di bawah itulah guna tanah, perubahan guna tanah dan perhutanan, penyingkiran, offsetting. Semakin banyak kita tanam pokok, semakin besarlah yang hijau yang di bawah tu. Jadi ini yang usaha kita. Sebab tu daripada awal saya sebutkan tadi, apa yang kita kena buat untuk jadikan raya kita lestari ke, vaksinasi kita lestari ke, ataupun pada tahun 2017 kita mulakan dengan SEA Games, Green SEA Games. Kita bagi pokok kepada setiap pemenang. Ya, tujuan dia ialah kita nak besarkan yang bawah tu. Bila besar yang bawah, barulah kita jadi net zero nanti. Akhirnya, jumlah gas yang kita hasilkan yang kita tak dapat nak elak, kita akan kurangkan dengan cara kita perbanyakkan offsetting capability kita. Tapi yang paling mudah sekali ialah kita kurangkan yang atas tu. Ya, dan itu yang paling mudah. Kalaulah kita berlaku pembaziran, contoh yang Tan Sri Johan sebutkan tadi. Jadi kalau secara tak langsung pembaziran itu berkurangan, kita akan juga akan mengurangkan masalah pelepasan karbon yang banyak. Saya nak mengakhiri ucapan raya saya. Selamat Hari Raya kepada semua. Marilah kita sambut Hari Raya secara norma baru yang tidak sama dengan yang biasa, dengan membaca satu hadis, ya.
daripada hadis Ibnu Majah dalam buku ni yang hadis yang ke-40. Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu. Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, pakai negara kan. Tetapi malam yukhalidhu israfun aw makhilatun. Ya, Rasulullah bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah selagi mana tiada unsur membazir atau sia-sia. Jadi kita jangan jadikan perayaan kita ini sebagai pesta kita membazir, pesta kita mensia-siakan banyak nikmat yang Allah SWT berikan. Sekian, terima kasih Dr. Noazni, terima kasih kepada Tan Sri Johan dan Tan Sri Jamilah yang bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja sesi webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel yang berbahagia, Tan Sri Dr. Jamilah, Tan Sri Johan Jaafar dan juga Datuk Sri Zani Ujang di atas pandangan dan juga ilmu berkaitan dengan konsep raya pada kali ini. Oleh itu saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memetik PUC yang telah ditulis oleh Datuk Seri Dr. Zaini pada 10 Mei 2021 yang berbunyi Tanda Lestari. Bukan pada sebutan yang dizikirkan, tetapi pada sumber alam yang dibiakkan sehingga meranum berzaman pada tulus amalan dan tabah penghayatan. Sebelum berakhir, izinkan saya untuk membacakan serangkap pantun. Andai jari tak dapat berjabat, andai raga tak dapat bertatap, seiring beduk yang menggema, seruan takbir yang berkumandang, salam di hulu menyambut Aidilfitri. Jika ada kata terkilaf yang membekas lara, mohon maaf zahir dan batin. Sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. We should take a screenshot. Ya, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manalah anak aku si Siti ni. Kata nak balik, tak balik-balik pun. Kata nak bawa kuih raya. Mak, Abah beli pokok lagi. Mak kau tu orang lain nak perabot raya baru, tapi dia sibuk pula pokok baru. Pokok raya katanya bagi sejuk rumah. Sedih pula aku pagi-pagi raya ni. Baik aku siram pokok. Mak, sorry lah awak lambat. Mak ingat kau tak sampai situ. Mak, ni ada kuih sikit. Tapi orang pakai bekas macam ni. Kan mak suka orang pakai bekas tingkat-tingkat ni. Ya dah. Ni ada pokok untuk mak. Mak, kenapa mak ni macam baru lepas menangis di muka tu? Mak teringat kat ayah kau. Selalu bagi pokok raya kat mak. Iya, Ti. Tak serius lah ya. Cantik sikit. Kau tahu tak, Ti? Kalau kita tanam pokok dekat rumah, barulah boleh kurangkan kesan gens rumah hijau. Oh, ya ke? Ya. Mak ni macam profesor lah. Siapa tu? Zaini Ujang? Ya.
Kalau tanam pokok banyak dekat rumah, barulah udara lebih baik. Tak panas. Jangan lupa nak raya